Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita selesai sembahyang subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadat yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi waktu pagi begini, permulaan hari yang baik, memulai sesuatu dengan baik, insya-Allah akan menjadi perkara yang baik sepanjang hari untuk kita semua. Sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebenarnya ada hubungan dengan Allah ini, tapi kita tak nampak, dan kita tidak ada alat sebagaimana kita boleh berhubung antara manusia dengan manusia. Antara manusia dengan manusia kita berhubung dengan alat telekomunikasi yang berbagai, telefon, WhatsApp dan sebagainya lah, alat-alat komunikasi. Itu jelas kita berhubung dengan manusia. Tapi kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala ini benda yang sesuatu yang tidak pakai alat, wireless. Tapi hubungan kita dengan Allah itu ada. Dan hubungan pertama kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah bila kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, kita terima Allah lah sebagai Tuhan yang wajib kita sembah dengan sebenar-benarnya. Allah lah yang mengurus aturkan kehidupan manusia di atas dunia ini. Maka itulah hubungan kita yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara yang kita tidak sedar ia berlaku, ataupun memang kita sedar, itulah yang wajib kita fahami. Kemudian dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan berhubung dengan Allah. Kita solat tadi, kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tadabbur, khusyuk dalam solat. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun cara kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tugas harian kita melakukan sesuatu ibadat dengan ikhlas, contoh, itu pun kita berhubung dengan Allah secara ikhlas. Kita bertawakal kepada Allah, itu pun kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cara kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menyedari Allah sentiasa mengetahui kedudukan kita, memerhati kedudukan kita, apa benda kita buat pun Allah akan memerhati kita. Menyedari tentang itu sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara sebenarnya yang kita sebenarnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita tahu kita sebenarnya sedang berhubung dengan Allah. Dan antara banyak-banyak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam bentuk yang kita panggil sebagai ar-raja dan al-khauf. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hubungan yang sangat mantap, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sepatutnya ada dalam kita punya kepahaman kita. Tingkah laku kita pun akan terhasil dengan betul apabila kita ada rasa ar-raja, berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala,
dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam dua perkara inilah, dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan riwayat Abu Hurairah, hadis dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Raqaiq. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, inna Allah khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Allah mencipta rahmat ini pada ketika Allah mencipta rahmat itu mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Lalu Allah memegang, tidak bagi kepada manusia daripada 100 tadi 99 rahmat. Itu dihulkan. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Dan Allah bagi kepada makhluknya ini kesemuanya hanya satu rahmat saja daripada 100 rahmat tadi. Falau ya'lamul kafiru bi kulli allazi indallahi minal rahmah lam yai'as minal jannah. Kalau orang kafir itu tahu dengan segala rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, nescaya orang kafir pun tidak putus asa untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamul muslim bi kulli alladhi indallahi minal azabi lam ya'man minan nar. Dan kalau orang Islam itu mengetahui tentang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada azab yang disediakan, lam ya'man minan nar, nescaya orang muslim tadi tidak merasa aman daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebut tentang satu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan satu lagi disebut tentang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma disebut kalau orang kafir tahu tentang rahmat Allah, orang kafir pun dia tidak putus asa mengharapkan dapat syurga daripada Allah. Tapi tidak begitu jadinya. Orang muslim kalau dia tahu azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya hidup kita orang Islam ini tidak merasa aman daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hadis ini ada satu tawazun, dia panggil, keseimbangan bagi seorang muslim itu antara dua perkara, iaitu antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, berhajat, raja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya merasa takut akan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkait dengan rahmat, dalam satu hadis yang lain Rasulullah menyebut, lan yudkhilakum amalukumul jannah, tidak akan sekali-kali memasukkan kamu ke dalam syurga akan amalan, oleh amalan kamu itu tidak dapat memasukkan kamu ke dalam syurga. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, adakah Rasulullah pun macam itu, masuk syurga bukan dengan amalan? Wala ana, kata Rasulullah, aku pun macam itulah, illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadaku, maka baru aku boleh dapat masuk syurga. Dalam hadis ini menyebut tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan memasukkan seseorang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana amalannya, tetapi menjadi hikmat yang sangat besar, menjadi aturan dan sunnatullah Subhanahu wa taala. Rahmat itu hanya diberi kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak diberi kepada orang kafir akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu manusia dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam dia beramal, menumpukan hidupnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, bukan semata-mata dengan amalannya itu, tapi dia perlu ada sifat ar-raja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya, mudah-mudahan dengan rahmat itu
barulah dia dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka keseluruhan hidup manusia ini, hidup kita semua ini, kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita mengharapkan rahmat, maka baru kita persu untuk buat ibadat. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah ini cukup banyak. Dan untuk kita entitled dapat syurga Allah itu, kita digambarkan syurga itu mala ainun ra'as wala uzunun sami'at. Nikmatnya ada dalam syurga itu, mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Sebab tak pernah ada orang mari cerita kepada kita syurga tu lagu mana. Dan tak pernah kita tengok pun syurga itu. Mendapat gambaran bahawa nikmat yang diberikan oleh Allah dalam syurga kepada manusia beriman itu cukup banyak. Dan kalau kita nak compare dengan ibadat yang kita buat, tak sampai level tu untuk kita entitled dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana rahmat Allah tadi, maka kita entitled dapat syurga yang nikmatnya begitu besar, yang kalau nak ukur dengan ibadat kita memang tak capai tahap untuk dapat entitled itu. Macam kita buat kerja atas dunia lah, kerja sikit dapat ganjaran banyak, dapat gaji banyak, contoh bonus dan sebagainya. Kadang-kadang dengan kerja kita buat mungkin tak dapat sepatutnya dengan ganjaran begitu banyak daripada majikan, tapi kadang-kadang majikan rasa nak bagi kepada pekerjanya, itu rahmat daripada majikan. Maka begitulah di sisi Allah itu lebih besar lagi. Maka kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan makin tinggi. Kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala akan makin tinggi, sebab kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita berhubung dengan Allah yang kadang-kadang kita tak sedar. Itulah kaedah kita berhubung dengan Allah. Itulah cara yang Tuhan bagi untuk hamba-Nya berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tak pernah lihat Allah kecuali dalam syurga nanti. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi ruang dalam pelbagai bentuk untuk manusia ini berhubung dengan Allah. Dan salah satu pintu untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, kita rasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ar-raja' tadi, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam untuk dapat rahmat inilah juga Allah Subhanahu wa taala dia bagi peluang yang banyak kepada manusia dalam pelbagai bentuk. Kalau ibadat sahaja yang kita buat ni mungkin tak padan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka untuk bagi rasa kita persu benda tu, untuk kita entitled syurga tadi, maka Tuhan buka pula seluas-luasnya dalam pelbagai bentuk amal ibadat, digandakan pahalanya dengan pelbagai gandaan, dikurniakan kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad ini dengan bulan Ramadan, keadaan pahala yang cukup banyak. Dikurniakan dengan Lailatul Qadar, gandaan pahala yang cukup banyak bagi mereka beribadat pada masa itu. Dikurniakan waktu-waktu yang aula kita, afdal kita beribadat, seperti sekarang waktu lepas subuh sehingga naik fajar. Dikurniakan tempat-tempat yang gandaan pahala yang cukup banyak, seperti di masjid, beriktikaf di masjid. Kita berada dalam masjid sekarang ni, tempat yang paling baik di atas dunia ini. Semua ini peluang-peluang yang Allah bagi kepada manusia untuk dapat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk entitlekan dia dapat syurga yang tinggi itu. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala juga ignorekan banyak kesalahan manusia ini. Maksud ignore itu tak cara pun. Itu dimaksudkan dalam ayat wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak kesilapan manusia ini. Di sebalik segala dosa dan mistik yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak perkara. Ini semua adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan kalau kita memahami itu, maka di situ timbulnya rasa ar-raja' tadi, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita
bagi membolehkan kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin banyak buat dosa, tetapi Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan Allah mengampuni dosa kita. Itu pun ar-raja, mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit mengharapkan sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun raja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cara kita berhubung dan bergantung hati dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada hidup ini. Kita sentiasa dikaitkan hati kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana peluang itu pintunya banyak untuk kita berhubung. Kita ada pintu ikhlas, itu yang aula sekali lah kita buat ibadat. Untuk buat ibadat dengan banyak, mungkin kita sebagai manusia kadang-kadang kita rasa lemah, tak cukup masa, tak cukup duit untuk infak dan sebagainya. Tapi kita ada satu kunci sangat besar, ikhlas. Kita masuk ke pintu ikhlas, itu sangat luas pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ikhlas kepadanya. Kita masuk ke pintu sabar, innallaha ma'as sabirin, innamas sabiru innama yuwaffas sabiru, yang disebut oleh ayat. Orang yang sabar itu diberi ganjaran pahalanya bighairi hisab, tanpa hisab. Kita masuk ke pintu sabar. Jadi pintu-pintu yang Tuhan sediakan kepada hamba Allah ini cukup banyak. Despite kita punya keadaan yang sangat tak banyak ibadat, banyak maksiat dan sebagainya, tapi Tuhan cadar banyak pintu-pintu untuk kita bergantung dengan Allah, bagi memboleh kita mendapat syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah harapan kita yang kita panggil ar-raja. Kita panggil mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama raja. Kemudian yang kedua kita ada al-khauf, dia panggil. Rasa takut-takut, kita bimbang Allah Subhanahu wa taala akan bagi azab kepada kita kerana kesilapan yang kita lakukan di atas dunia ini. Kita rasa kita tak cukup entitlement untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, lalu Tuhan letakkan kita dalam nerakanya. Azabnya sangat besar itu. Itu dia panggil rasa khauf. Jadi kita kata kita ada yang pertama tadi ar-raja, dan yang kedua kita ada yang keduanya al-khauf. Al-khauf ini dan ar-raja ini, dua-dua inilah yang memandu hidup manusia ini untuk terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa khauf kerana kita banyak dosa, dan kita rasa khauf kerana fikir syurga neraka ni cukup berat untuk dihadapi oleh seorang manusia. Ya, apinya bergelegak yang dibayangkan tak nak gambar azabnya duduk dalam neraka. Maka timbul rasa khauf, rasa takut kita ini masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tak tertanggung untuk kita rasainya. Maka daripada sinilah adanya tawazun tadi, adanya keseimbangan antara raja, antara berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ibadat yang kurang daripada kita, dan juga kerana kita takut dosa-dosa yang kita lakukan itu tak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab al-khauf ini kata Abu Hatim al-Asam, dia kata likulli syai'in zinatun, bagi setiap sesuatu ni dia ada perhiasan dia. Kita setiap atas dunia ni kita ada perhiasan. Wa zinatul ibadati al-khaufu, perhiasan kepada ibadat itu ialah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatul khaufi, dan tanda seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, qasrul amali, dia kurang berangan-angan. Dia akan rasa panjang umur, tak apa, dia tunggu dululah untuk beribadat, lambat lagi nak mati contoh. Itu qasrul amal. Itu tanda seorang itu khauf, ia kurang rasa amal tadi, bercita-cita tinggi nak ke sana nak ke sini, ia mengejar habuan duniawi terlalu banyak. Maka tanda dia takut kepada Allah qasrul amal. Hidup sentiasa berhubaya, berjaga-jaga, takut-takut
dia tak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran pun banyak yang tentang al-khauf ini, wa khafuni in kuntum tu'minun, in kuntum mu'minin, takutilah aku kata Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya kamu seorang yang mukmin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak ayat Al-Quran juga menyebut tentang rahmat dengan khauf ini, dia sekali. Dalam ayat yang lain Allah combinekan terus antara rahmat dan dengan khauf ini. Dan satu ayat combine terus supaya manusia mudah jelira sebab rajak dengan al-khauf ini. Dalam ayat surah Al-Hijr 49, Nabbi ibadi anni al-ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Bagikan berita kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, aku ini sangat menerima taubat, sangat mengampuni dan sangat mengasihani, rahim maknanya sangat memberi rahmat kepada manusia, menerima taubat manusia. Itu kita rojak, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan azab aku sangat pedih. Mana dia combine dalam ayat ini, satu Allah mention dia pengampun, dia terima taubat dan dia merahmati manusia, rahim, mengasihani manusia. Itu kita harapkan bab itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan dah sebut dia Maha mengampun dan sebagainya, kita harapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang hidup kita. Wa anna azabi huwal azabul alim, tapi azab aku juga cukup pedih. Maka timbul rasa takut pula kepada Allah Subhanahu wa taala kerana azabnya yang dibayangkan itu. Maka dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala combine terus. Ini sepatutnya manusia lakukan, yang manusia patut memahami dan merasai dalam hidup ini. Di samping Allah itu sangat banyak rahmatnya kepada manusia ini, dan Allah juga cadang azabnya sangat banyak juga di hari akhirat. Maka dua perkara inilah yang akan memandu hidup manusia ini. Dia sentiasa persu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala atas dunia ini, dan menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tasawuf dia gambarkan keimangan antara rahmat Allah dan rajak kepada Allah ini dan khauf kepada Allah ini, seolah-olah dia sebut seperti kepala burung. Mahabbatullahi ra'sus ta'ir, kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan seperti kepala burung. Kalau burung elang, kepala burung itulah kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jinahul ayman al khawfu minallah, sayap sebelah kanannya itu al khawf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jinahul akhar at-tam'u fi rahmatillah, sayap sebelah kirinya itulah kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So kalau kita tengok burung, dia terbang, dia akan buka sayapnya itu untuk mengimbangi cara dia bergerak di udara itu, untuk mengimbangi dia tak jatuh, dia akan guna sayapnya itu. Maka sebelah kirinya, sebelah kanan itu khauf, takut kepada Allah, sebelah kiri itu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan burung kalau kita tengok lagi, ada masa dia akan pendekkan belah kanan, lebarkan belah kiri, dan ada masa dia lebarkan belah kanan, dia pendekkan belah kiri untuk menyesuaikan dengan keadaannya. Maka begitulah kehidupan manusia ini. Ada masa dia akan lebihkan di pihak rahmat kepada Allah, mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada masa dia buat adjustment, dia tinggikan belah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini boleh kita lihat dalam kehidupan kita ini. Dalam keadaan biasa, orang yang sihat kebiasaannya dia banyak, bagi orang mukmin yang sedar, dia akan banyak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawf itu banyak, dia takut ibadat yang tak diterima, taubat tak diterima dan sebagainya, takut pada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia buat ibadat banyak. Itulah keadaan biasa, kebiasaannya begitu. Ketika sakit,
kebiasaannya dia akan tinggi belah raja. Dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak mati dah, mudah ibadat pun tak banyak dulu, mudah-mudahan Tuhan bagi keampunan kepada dia. Itu raja. Kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan adjustment, itu akan sentiasa ada dalam hidup manusia. Persis ekor burung tadilah, dia buat adjustment itu untuk memastikan dia dapat terus survive di udara sayapnya itu. Maka manusia pun begitulah, kita buat adjustment dalam hidup tentang al-raja dengan al-khauf untuk memastikan kita dapat survive atas dunia ini dan dapat segala macam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Maka dua-dua perkara inilah yang akan menjadikan hidup manusia ini sentiasa berusaha ke arah memastikan dia buat yang terbaik dalam hidup. Inilah mari balik kepada yang disebut dalam tiga perkara besar yang diajar dalam agama ini. Satu, dalam satu hadis yang digambarkan seorang lelaki, seorang malaikat lah sebenarnya, dan dalam bentuk seorang lelaki mari jumpa Rasulullah SAW, bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Yang ihsan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ka'annaka an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu nampak, lihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu memang tak nampak Allah, tapi fa innahu yarak, Allah melihat kamu. Itu ihsan. Dalam bab ihsan inilah menjadikan manusia itu sentiasa buat benda yang terbaik untuk Allah dalam ibadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia tahu Tuhan sedang tengok dia. Jadi dalam rasa dikaitkan pula dengan rasa raja, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kita katakan sebagai kita translatekan kepada ihsan tadi. Maka dia berjalan semuanya ke arah nak mencantikkan ibadat kita, bagi yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat ini. Kita ambil dalam bab solat contohnya, kalau dalam ayat Al-Quran yang menyebut tentang aqimus solah, dalam Al-Quran dia tak sebut tentang sallu begitu, dia sebut tentang aqimus solah, iqamatus. Jadi aqimu ini, sebab itu bila kita sebut tentang antuqimus solah, kamu mendirikan sembahyang, bukan semata-mata kita buat itu. Bila tuqimu itu artinya kita buat sebaik mungkin. Sebab itu dalam salah satu daripada pesanan ahli tasawuf Ibn Athaillah Sakandari, dalam salah satu daripada hikmah beliau mengatakan, litakun himmatuka iqamatus salati la wujudus salati. Hendaklah menjadi himmah kamu iqamatus salah, mendirikan solat, bukannya adanya solat itu. Semata-mata solat itu adanya solat, itu takbir, rokok, sujud dan sebagainya, itu ada wujud solat itu, dapat dilihat. Tapi yang kita hendak dalam kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iqamatus solah, mendirikan solat, artinya mendirikan dengan penuh rasa sempurna, mengadakan solat itu, mewujudkan solat itu dalam keadaan penuh sempurna, yang terbaik kita bagikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita persembahkan ibadat itu dengan cara yang paling baik. Dan ini yang disebut dalam banyak ayat tentang kita melakukan satu perkara itu mesti melakukan itu untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita disuruh oleh Allah untuk beribadat. Jadi bila kita kaitkan pula dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, redha itu tentunya datang kepada manusia yang melakukan ibadat kepadanya dengan cara yang terbaik, menjaga hukum hakamnya sah tak sah, dan solat dan sebagainya, barulah redha Allah itu akan datang kepada manusia. Makanya pecahan daripada tawazun, keseimbangan antara ar-raja dengan al-khauf tadi sebenarnya banyak memberi kesan, memberi perubahan kepada hidup manusia di atas muka bumi ini, hanya kerana dua perkara, iaitu kita ada perspektif yang betul kepada ar-raja dan al-khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hubungan inilah para ulama sufi dia banyak memberi bimbingan
banyak memberi nasihat kepada manusia supaya sentiasa berhati-hati dengan dua perkara ini. Kita berada di atas landasan yang betul tentang raja' dengan al-khauf. Kata Abu Osman Al-Jizi, seorang ulama tasawuf besar, min alamati sa'adati an tuti'a wa takhafu alla tuqbal. Antara tanda kebahagiaan, happiness kepada seorang mukmin ialah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia takut tak diterima ibadatnya. Wa min alamati syaqa'i, dan tanda syaqa, kecelakaan kepada seorang mukmin itu, an ta'siya wa tarju an tanjua. Dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan dia lepas daripada kecelakaan Allah kepada dia. Jadi kalau seorang itu inginkan happiness, kejayaan, kebahagiaan dalam hidupnya, maka antara tanda dia happy dalam hidup ialah dia bahagia, dia taat kepada Allah, pada masa yang sama dia takut dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul rasa di situ, timbul kita rasa takut di situ juga, dan kita juga merasa ada rojak di situ. Kita rasa harapan supaya Allah menerima ibadat kita, sebab kita rasa takut tak diterima. Dan tanda orang itu syaqa dalam hidupnya, celaka dalam hidupnya, kecelakaan, dia kekal dalam maksiatnya dan dia mengharapkan dia selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah kita buat maksiat dulu, panjang umur, lepas ni kita bertaubat. Ini sikap ta'si wa tarju an tanjua. Dia buat maksiat dan dia mengharapkan dia dapat bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda syaqa dalam kehidupan seorang manusia. Para ulama tasawuf dia banyak membimbing manusia. Kalau kita baca bab ar-raja' dengan al-khauf ini di dalam kitab-kitab tasawuf, kita boleh pelajari bagaimana penekanan para ulama tasawuf supaya manusia ini seimbang antara raja' dengan khauf ini, kerana peranan sangat besar dalam kehidupan manusia. Dan dalam konteks ini jugalah kalau kita tengok kepada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan lau ta'lamuna ma a'lam, kata Rasulullah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, lau ta'lamun ma a'lam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, kamu akan ketawa sedikit, wala bakaitum kathiran, dan kamu akan menangis banyak. Itu kata Rasulullah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Maknanya kehidupan manusia ini sebenarnya la dhahiktum, sepatutnya la dhahiktum qalila, kamu ketawa sedikit, wa bakaitum kathira, tapi kamu kena menangis banyak. Ketawa sedikit kerana kita bimbang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadat kita, ini bab khauf. Dan menangis banyak kerana kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak banyak ibadat tapi kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka menangis kita kerana itu. Maka keseimbangan dalam ar-raja' dengan al-khauf dalam kehidupan manusia ini boleh menjadi pencetus, penggerak untuk dia terus menerus hidup atas dunia ini dengan berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala cara begitu. Sebab penting dalam hidup ini untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita sentiasa berhubung, tapi kadang-kadang kita tak tahu itulah cara kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita masuk ruang untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka makin banyak kita terpandu dalam hidup ini. Kita masuk melalui bab ikhlas, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi. Kita masuk melalui bab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk melalui pintu ar-raja', mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu ini membuka ruang yang cukup banyak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tutup pintu untuk manusia berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala direct, macam tak perlu ada waya apalah, direct macam tu. Dan kesedaran kita
awareness kita bahawa kita sentiasa berhubung dengan Allah dan Allah sentiasa memantau dan melihat manusia, ini yang menjadikan manusia itu akan sentiasa, kalau dalam konteks dalam hadis tadi, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, kita akan ketawa sedikit tapi banyak menangis dalam hidup ini kerana kita bimbang takut-takut tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kita. Satu perkara yang pasti dalam hidup kita ini, kita akan menuju ke tempat yang sama, menuju kepada hari akhirat, menuju kepada hari kita habis umur lah. Yang hari itu akan sampai, that day will come, ia akan sampai, akan mai kepada kita semua. Jadi nak sapa kepada hari itu, itulah preparation kita sentiasa kena ada, kena kuat, kena cantik, kena elok dalam ibadatnya. Selepas kita selesai berakidah, kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tinggal lagi selepas itu ialah apa yang kita dapat bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada lagi manfaat malun wala banun, harta dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, clear daripada sebarang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita banyak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya. Dan untuk memandu itu, maka sentiasa kita mengingati tentang ar-raja' dengan al-khauf, yang juga merupakan satu panduan dalam hidup manusia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan selesa. Ya, saya rasa itulah yang dapat saya kongsikan dalam kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat untuk saya sendiri dan kita semua. Kita mempunyai tugas yang sama di atas dunia ini, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun manusia ini berbeza kedudukannya, berbeza nikmatnya yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza kesihatannya, berbeza ciptaannya tinggi rendah, besar kecil, tapi tugas kita sama. Tidak ada diskriminasi dalam bab tugas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi tujuan utama, yang menjadi tugas untuk kita laksanakan dalam hidup ini. Makanya tidak ada kelebihan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Disebut dalam hadis, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin, tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang ajam illa bittaqwa, kecuali takwa. Dan disebut dalam ayat Quran dalam inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di kalangan kamu ialah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau itu kedudukannya, maka kita sama-sama melakukan perkara yang satu di atas dunia ini, iaitu sama-sama beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.